Assalamualaikum, salam sejahtera, kegunaan kembali lagi. Dalam video pada kali ini kita akan membincangkan pelajaran matematik tambahan SPM, iaitu pelajaran pilih atur. So dalam pelajaran ini kita akan melihat bagaimana cara untuk kita mendapatkan bilangan pilih atur atau bilangan susunan yang kita boleh perolehi sekiranya kita diberikan beberapa objek dan kita dikehendaki menyusunnya. Dan dalam pelajaran ini, para pelajar akan diperkenalkan dengan beberapa istilah, antaranya adalah factorial, NPN dan NPR, dan bagaimana untuk mendapatkan nilainya dengan menggunakan mesin kira saintifik ataupun scientific calculator. Dalam video pada kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan pilih atur ataupun dalam bahasa Inggerisnya permutation. So dari segi istilah, jika kita lihat dari segi istilah tajuk itu sendiri, pilih atur bermaksud kita memilih objek dan kemudian menyusun objek-objek berkenaan. Jadi dalam pelajaran ini kita sebenarnya hendak mengetahui bilangan susunan yang boleh dibuat dengan menggunakan objek-objek yang diberikan. Jadi dalam menentukan bilangan susunan-susunan ini, kita perlu mengambil kira sama ada semua objek-objek itu perlu digunakan pada sesuatu masa ataupun hanya sebilangan objek sahaja yang perlu digunakan. Selain daripada itu, kita juga perlu mengambil kira sama ada ulangan ke atas objek-objek itu boleh dilakukan ataupun tidak. Jadi perkara-perkara ini kita perlu telitikan apabila kita hendak menentukan bilangan susunan yang boleh dilakukan. Jadi kita kena kenal pasti sama ada ulangan dibenarkan ataupun tidak. Selain daripada itu, kita juga perlu mengetahui ataupun menentukan sama ada ianya boleh digunakan kesemuanya ataupun terhad beberapa objek sahaja daripada keseluruhan objek-objek yang diberikan. Dan selain daripada itu, kita juga perlu melihat sama ada ianya boleh digunakan sekali sahaja. So perkara-perkara ini kita perlu berikan perhatian dalam menentukan bilangan pilih atur ataupun cara susunan yang boleh kita lakukan. Secara umumnya, kita boleh menggunakan kaedah kotak untuk kita menentukan bilangan pilih atur yang kita boleh lakukan. Kita berikan satu contoh mudah. Katakan kita diberikan 3 objek, 1, 2 dan 3, dan kita dikehendaki menyusun objek tadi ataupun nombor-nombor tadi membentuk nombor 3 digit dan ulangan dibenarkan. So apabila kita nak menyusun nombor 1, 2 dan 3, nombor yang pertama yang kita boleh pilih mungkin 1, 2 ataupun 3. Nombor yang kedua mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3. Dalam keadaan ulangan dibenarkan. Begitu juga untuk digit yang ketiga, kita boleh menggunakan 1, 2 dan 3. Hasilnya, susunan nombor-nombor yang kita perolehi adalah 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3 dan seterusnya 3, 3, 3. Bila kita hitung jumlah nombor-nombor yang kita boleh bentuk adalah 27. Menggunakan kaedah kotak, apa yang kita lakukan, kita sediakan 3 kotak kerana kita perlu membentuk nombor yang melibatkan 3 digit.
dalam kotak yang pertama, kita akan isikan bilangan nombor-nombor ataupun objek yang kita boleh gunakan. Dalam kes ini, kita boleh gunakan 1, 2 dan 3, maknanya kita ada 3 nombor. Untuk digit yang kedua, kita boleh menggunakan ketiga-tiga nombor, maknanya ada 3 nombor yang kita boleh gunakan. Begitu juga dengan digit yang terakhir. Kita boleh menggunakan ketiga-tiga nombor iaitu 1, 2 dan 3. Jadi, jumlah bilangan pilih atur kita boleh perolehi dengan mendarabkan bilangan nombor-nombor dalam setiap tempat ataupun digit. Yang pertama 3, darabkan dengan yang kedua ada 3 digit, dan begitu juga dengan yang terakhir. 3 darab 3 darab 3 akan menghasilkan 27. Ini bermaksud kita boleh menghasilkan 27 nombor menggunakan digit 1, 2 dan 3. Dan ini adalah nombor-nombornya. Sekarang perhatikan kes yang kedua. Dalam kes yang kedua ini, kita diberikan sebilangan objek, tetapi kita hanya boleh menggunakan objek-objek itu sekali sahaja dalam susunan berkenaan. Sebagai contohnya, cikgu menggunakan contoh yang sama. Kita ada nombor 1, 2 dan 3. Kita dikehendaki membentuk nombor 3 digit dalam keadaan tidak dibenarkan ulangan berlaku. Jadi untuk digit yang pertama, kita boleh memilih nombor 1, 2 ataupun 3. Untuk digit yang kedua, pilihan kita adalah terhad kerana apabila kita telah memilih nombor 1 untuk digit yang pertama, untuk digit yang kedua kita hanya boleh memilih 2 ataupun 3. Dan untuk digit yang terakhir, kita hanya boleh memilih satu sahaja daripada nombor-nombor ini kerana kedua-dua nombor telah digunakan. Jadi kalau sekiranya digit yang pertama 1, yang kedua 2, yang ketiga 3 membentuk nombor 1, 2, 3. Dan sekiranya yang pertama itu 1, yang kedua 3, yang ketiga adalah 2. So nombor yang dibentuk adalah 1, 3, 2. Begitu juga halnya apabila kita memilih 2 ataupun 3 sebagai digit yang pertama. So ini adalah merupakan nombor-nombor yang boleh dibentuk dalam keadaan ulangan tidak dibenarkan. Jadi kita ada nombor 1, 2, 3, 1, 3, 2 dan seterusnya hingga 3, 1, 2. Bermaksud kita boleh membentuk 6 nombor 3 digit daripada digit 1, 2 dan 3. Dengan menggunakan kaedah kotak tadi, dalam kotak yang pertama kita boleh mengisi ketiga-tiga digit, tetapi dalam kotak yang kedua kita hanya boleh mengisi 2 sahaja digit yang masih belum digunakan, sementara bagi digit yang terakhir kita tidak ada pilihan, kita hanya menggunakan salah satu daripada digit yang ataupun nombor yang belum digunakan tadi. Jadi 3 darab 2 darab 1 hasilnya adalah 6. Dalam matematik, hal ini kita boleh gunakan apa yang dipanggil sebagai factorial. Tanda seru yang digunakan di sini adalah factorial. Yang dimaksudkan dengan factorial adalah merupakan hasil darab suatu nombor dengan nombor yang sebelumnya yang merupakan nombor bulat sampailah kepada digit 1. So dalam kes ini, n ataupun bilangan nombor adalah 3 darabkan dengan 2 darabkan dengan 1. So ini adalah merupakan 3 factorial, iaitu 3 darab 2 darab 1 akan memberikan bilangannya adalah 6. Kita juga boleh menggunakan
P, permutation. NPN. NPN bermaksud N bilangan objek kita lakukan pilih atur sebanyak N, bermaksud kita menggunakan kesemua objek-objek tadi tanpa ulangan. Hal ini sebenarnya adalah sama dengan factorial dan kita boleh menggunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai berkenaan. Di akhir video ini saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan kalkulator untuk mendapatkan factorial dan juga untuk mendapatkan NPN. Sekiranya kita diberikan limitasi ataupun batasan dari segi penggunaan objek, dalam erti kata lain, kita tidak boleh menggunakan kesemua objek, hanya sebahagian sahaja, kita boleh menggunakan NPR. NPR bermaksud daripada N bilangan objek yang diberikan, kita hanya menggunakan R bilangan sahaja. Kita gunakan contoh yang sama. Katakan kita hendak membentuk nombor-nombor daripada nombor 1, 2 dan 3, tetapi kita hanya membentuk nombor 2 digit. Bermaksud hanya 2 sahaja nombor yang digunakan pada sesuatu masa. So ini boleh menggunakan NPR. Daripada N objek, kita lakukan permutation yang hanya melibatkan R objek. Secara formula, dia adalah sama dengan N factorial perkan dengan N tolak R factorial. Sekiranya kita menggunakan kaedah kotak tadi, kita perlu membuat 2 kotak kerana kita hendak membentuk nombor 2 digit. Jadi dalam kotak yang pertama, kita boleh menggunakan ketiga-tiga nombor, dan dalam kotak yang kedua, kita hanya boleh menggunakan 2 sahaja nombor itu kerana satu nombor telah digunakan. Dan jumlah pilih aturnya adalah 3 darabkan dengan 2, iaitu 6. Ini adalah merupakan nombor-nombor yang boleh dibentuk, iaitu 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1 dan 3, 2. Kita ada 6 nombor 2 digit yang boleh dibentuk. Sekiranya kita menggunakan formula tadi, 3P2, dia adalah 3 factorial perkan dengan 3 tolak 2 factorial. 3 factorial adalah 3 darab 2 darab 1. 3 tolak 2 factorial adalah 1 factorial. Kita masukkan, dia akan memberikan hasilnya 6. Para pelajar boleh menggunakan mesin kira saintifik ataupun scientific calculator untuk mendapatkan factorial, NPN dan juga NPR. Para pelajar perlu mengenal pasti di manakah kedudukan butang-butang, tak kiralah apakah model kalkulator saintifik yang para pelajar gunakan. Sebagai contohnya, di sini kita ada kalkulator Casio FX570EX. Menggunakan kalkulator ini, para pelajar boleh melihat terdapat butang yang boleh digunakan untuk mendapatkan factorial. Kalau perhatikan, butang factorial adalah di sini X factorial. Dan untuk menggunakan kalkulator ini, kita perlu tekan shift terlebih dahulu. Sebagai contohnya, sebelum ini kita cuba dapatkan 3 factorial, iaitu 3 darab 2 darab 1. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita tekan shift dan tekan 3, tekan shift, tekan butang factorial itu. Perhatikan paparannya adalah 3 factorial. Bila kita tekan sama dengan, dia akan memberikan nilai 6. Begitu juga kalau kita menggunakan kalkulator ini, kita cuba kenal pasti butang
bagi faktorial, dan seterusnya kita boleh gunakan. Jika menggunakan kalkulator ini, sama juga, ini adalah merupakan butang faktorial. Jadi 3 faktorial, kita boleh tekan 3, tekan shift, tekan faktorial. So 3 faktorial apabila kita tekan tanda sama, dia akan memberikan nilai 6. Bermaksud 6 pilih atur. Begitu juga apabila kita hendak mendapatkan NPN. Katakan daripada 3, kita perlu pilih 3. So ini adalah butang NPR. Ini adalah merupakan butang NPR. Cuma bezanya bila NPN nilainya adalah sama. Jadi kita cuba tekan di sini, katakan 3P3. Daripada 3, kita lakukan pilih atur yang melibatkan ketiga-tiga objek. Jadi 3, tekan shift, tekan P, tekan 3. So 3P3. Sama juga kalau gunakan kalkulator ini, kita tekan 3, tekan shift, tekan NPR. So 3P3. So dia akan memberikan jawapan 6. So untuk mahir menggunakan kalkulator, para pelajar perlu mencubanya sendiri. Cukup dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang baru Cikgu uploadkan. Jangan takut, jalan terus. Wassalamualaikum, salam sejahtera.